Hari ini saya cuba kongsikan berkenaan dengan satu buku yang cukup menarik untuk kita tengok, iaitu buku Logical Fallacy yang ditulis oleh Muhammad Nuruddin. Buku ni dia menjelaskan berkenaan dengan falasi-falasi yang ada, terutama sekali dalam masyarakat kita. Buku ni dia sebut banyak 72 jenis falasi yang ada, dan sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu apa itu yang dimaksudkan dengan Logical Fallacy. Logical Fallacy ini, kalau menurut penulis ni, dia sebutkan adalah sejenis kekeliruan berfikir. Falasi tu kekeliruan, logical tu berfikir. So logical fallacy ni kekeliruan dalam berfikir. Pada kali ini saya tak akan sentuh ke semua 72 jenis falasi yang bukan penulis. Ini mungkin saya akan sebutkan beberapa falasi lah. Yang pertamanya adalah falasi argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem ni adalah satu jenis falasi apabila seseorang tu mendatangkan hujah ataupun pendapat, lawan dia tu dia tak akan balas balik dengan fakta ataupun pendapat yang lain, tapi dia menyerang peribadi seseorang. Kalau menurut penulis ni, dia sebutkan ada 4 kaedah yang digunakan dalam falasi ni, iaitu yang pertama, dia mencela peribadi seseorang, iaitu sebagai contohnya, si A ni dia datangkan pendapat dia tu, si B ni dia nak lawan balik pendapat si A, dia bukannya datangkan dengan fakta, tapi dia mencela peribadi si A tu, kata untuk kononnya, alah, engkau ni budak lagi, apa kau tahu, aku ni makan lebih garam dulu daripada engkau, berkenaan dengan mencela peribadi. Yang keduanya, orang yang terperangkap dengan argumentum ad hominem, dia akan menyerang keadaan seseorang. Sebagai contohnya, kalau kita sebutkan dalam politik sekarang ni kat Malaysia, ada orang ni dia tak ada belah politik mana-mana, tapi bila dia sebut laksanakan hudud ni adalah satu perkara yang wajib bagi umat Islam. So bila orang politik ni dia tengok orang ni bagi pendapat macam ni, dia pun tu kata, ni orang PAS lah ni, so kata buat hudud apa semua. Sebenarnya dia tu tak ada kaitan apa-apa pun dengan PAS ke PKR ke UMNO ke apa semua, dia tak ada kaitan. Tapi bila dia katakan macam tu, orang kata dia PAS. Ni adalah kaedah menyerang keadaan seseorang. So dia letakkan blok-blok, dia ni dua blok sini, blok situ. So kaedah ketiga adalah dia menggunakan frasa kamu juga. Bagi contohnya, kalau kita boleh katakan Ustaz A ni, dia katakan rokok ni siapa isap haram. Lepas tu orang geng-geng isap rokok ni dia kata, alah, Ustaz tu pun isap rokok, macam mana dia kata haram kan? Ni sebenarnya adalah satu kaedah untuk menyerang peribadi seorang ustaz. Dia bukannya dia nak datang hujah kan, tapi dia serang peribadi ustaz tu, kononnya ustaz tu pun isap rokok. Jadi sebenarnya kita tak boleh nak serang ustaz tu isap rokok, tapi dia datangkan fakta lah, nak katakan isap rokok tu boleh. Itulah contoh untuk frasa, menggunakan frasa kamu juga. Dan yang keempat adalah penulis ni dia sebut meracuni seseorang. Bagi contohnya, apabila si A ni dia datangkan hujah, jadi si B ni dia nak tolak hujah si A ni, so dia akan berikan label-label kepada si A ni tanpa dia datangkan hujah untuk melawan pendapat si A. Bagi contohnya, dia kata si A ni penipu ke, padahal si A tu memang katakan benda-benar So ni kaedah yang keempat, falasi ad hominem. Jadi falasi yang seterusnya adalah berkenaan dengan appeal to ataupun dalam bahasa lain juga orang kata appeal to emotional. So falasi ni dia menggunakan emosi dalam menolak hujah orang lain. Bagi contohnya, kalau kita tengok baru-baru ni kecoh isu berkenaan dengan Nadir dengan Abid Liu. So adalah beberapa keadaan yang bila dia datang fakta tapi tak dibalas balik dengan fakta, semuanya dibalas dengan tangisan-tangisan. Ini merupakan satu falasi juga mana yang disebutkan oleh penulis buku ni. Kerananya kita tidak menolak suatu pendapat tu dengan fakta, tapi kita menolak pendapat tu dengan emosi yang muncul pada ketika. Ini adalah satu kaedah falasi dalam berfikir. Apakah Islam ajar kepada kita Mana kita nak hadapi falasi ni? So sebenarnya kaedah ni Islam telah pun ajar kepada kita melalui surah Al-Hujurat, yang mana yang kita faham yang disebutkan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertabayun apabila datangnya berita kepada kamu. So ini adalah satu garis panduan yang diletakkan oleh Islam dalam kita mendepani ataupun menghadapi maklumat-maklumat yang datang kepada kita. Tabayun ni bukanlah nak dengar saja tapi sebenarnya tabayun ni adalah kita dengar ke semua hujah-hujah orang yang bertelagah, kemudian kita menilai balik apakah hujah itu valid ataupun tidak.